Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so untuk kali ini kita akan masuk satu topik baru iaitu 4.2 muatan haba tentu. Okay. Hari tu kita belajar 4.1. Okay, keseimbangan terma. So kita masuk bab barulah. Satu topik baru. Okay, macam biasa sebelum kita masuk topik baru kita akan tengok kita punya standard pembelajaran. Okay, ada 5 semuanya. Okay, yang pertama adalah menerangkan muatan haba. Okay, menerangkan muatan haba AC besar. Maksudnya kat sini kita kena terangkanlah muatan haba itu apa. Okay, definisinya. Okay, nombor 2. Mendefinisi muatan haba tentu. Bahan C sama Q bahagi M theta. Yang kita tengoklah. So, kita nampak kat sini. Ada C besar, ada C kecil tak sama ya. Okay, nombor 3. Mengeksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu aluminium. Okay, so ada 2 eksperimen yang kamu kena tahulah. Dalam kes ni kita buat eksperimen tapi saya akan explain lah step by step cara dia. Okay, yang keempat, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan harian, kejuruteraan bahan dan juga fenomena alam. So, apa fungsi muatan haba tentu ini? Okay, yang terakhir sekali, yang kelima, okay, macam biasa, menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q sama dengan MC theta. Okay, so kita tengoklah 4.2 muatan haba tentu. Okay, so dalam gambar rajah 4.7 ini kita nampak ada satu situasi di mana budak lelaki yang bertopi ini memijak pasir di tepi pantai dan dia dapati pasir ini adalah panas. Okay, manakala pelajar pula budak lelaki yang satu lagi ini merendamkan kaki di kawasan laut. Didapati air laut itu adalah sejuk. So kat sini kita perhatikan ada 2 suhu yang berbeza tapi dalam satu keadaan yang sama iaitu waktu siang. Ada matahari kat sini kan, so pada waktu siang ada tempat panas, ada tempat yang sejuk. So macam mana ini berlaku? Kita tengok. Hal ini tak ada apa-apa. Hal ini boleh dijelaskan berdasarkan konsep muatan haba. Muatan haba iaitu C besar yang kat sini tadi. Objek berlainan mempunyai muatan haba yang berlainan. Pasir mempunyai muatan haba yang rendah dan cepat menjadi panas, manakala air laut mempunyai muatan haba yang tinggi dan lambat menjadi panas. So kat sini kamu kena hafal muatan haba kecil cepat panas, muatan haba besar lambat panas. Muatan haba kecil cepat panas, muatan haba besar lambat panas. Biasanya kat sini saya buat analogi macam cawan besar, cawan kecil lah. Ataupun mangkuk besar, mangkuk kecil. Ambil cawan lah, senang. Cawan yang kecil, muatan haba kecil ini kita wakilkan cawan yang kecil. Manakala muatan haba besar ini kita wakilkan dengan cawan yang besar. So, dua-dua kita tuang air dengan kadar yang sama. So, automatik lah. Logik lah secara umumnya. Gelas yang kecil akan penuh dahulu. Manakala gelas yang besar akan penuh lambatlah. So kita boleh anggap bahawa air yang kita curai itu adalah haba. Air yang kita curai itu adalah haba. So haba itu cepat penuh dalam satu bahan. Jika muatan habanya adalah kecil. Maksudnya cepat panaslah. Muatan haba kecil cepat panas. Manakala haba lambat nak isi penuh cawan itu. Haba tu air lah. Saya merujuk pada air. Cawan yang besar itu lambat penuh dengan air. So, kita kata kat sini dia menjadi lambat panas. Saya ulang lagi sekali. Muatan haba kecil cepat panas. Muatan haba besar lambat panas. So, apa itu muatan haba? So, kita tengok definisinya lah. Muatan haba atau simbolnya adalah C besar. Bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Maksudnya, untuk setiap 1 darjah Celsius, berapa nilai habanya yang diperlukan. Meningkat satu bahan itu 1 darjah Celsius. Itu adalah muatan haba. Contoh macam air tadi lah. Kita simbolkan yang cawan kecil, cawan besar dengan air tu. So, berapa banyak haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Ataupun kalau kita ambil konsep daripada cawan dan air tadi, berapa banyak air yang diperlukan untuk memenuhkan satu cawan. Lebih kurang macam itulah. Rumusnya adalah C sama dengan Q per delta theta. Q ini adalah kuantiti haba, delta theta ini adalah perubahan suhu. Unit bagi muatan haba adalah joule per centimeter pula.
Joule per darjah Celsius. Okey. Joule per darjah Celsius. Okey. Biasanya rumus jaranglah biasa dalam fizik KBSM sebelum ini jaranglah diguna rumus C sama dengan Q per delta theta ni. Biasanya dia akan guna rumus Q. Q sama dengan C theta. Okey, sama je lah sebenarnya. Cuma delta theta ni bawa naik ke atas. Okey, segitiga ni kita sebut sebagai delta. Delta. So, delta theta. Okey, yang macam simbol tu kita panggil, simbol yang macam simbol sudut tu itu kita panggil sebagai theta. Okay, sorry. Apabila 100 Joule haba dibekalkan kepada objek X dan objek Y, okay, objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius dan objek Y sebanyak 2 darjah Celsius. Okay, berapakah muatan haba masing-masing bagi objek X dan objek Y? So, kita boleh tengok kat sini. X naik 1 darjah Celsius saja, manakala Y naik sebanyak 2 darjah Celsius. So, 2 darjah Celsius. So, kat sini kita boleh kata yang Y ini sepatutnya mempunyai muatan haba tertentu yang kecil sebab dia cepat panas. Okay. Dia cepat panas, manakala Y ini muatan haba tentunya lebih besar lah. Okey, so kita tengok sini muatan haba bagi objek X, okey, disimbolkan sebagai Cx, okey. So gunakan rumus Q bahagi theta. So Q adalah 100 Joule, ada beritahu kat sini, okey. Theta perubahan suhu adalah 1 darjah Celsius. Okey, macam mana tahu? Sebab dia kena mengalami peningkatan suhu. Okey, peningkatan suhu ini merujuk kepada sama maksudnya dengan perubahan suhu. Okey, so bahagikan dapat 100, benda yang sama, so dapat 50. So betul lah yang saya cakap tadi. Okey, Y akan mempunyai muatan haba tertentu yang kecil, manakala X akan mempunyai muatan haba tertentu yang besar. Okey, 100 lebih besar daripada 50. Oleh itu, objek X mempunyai muatan haba yang lebih tinggi daripada objek Y. Okey, peningkatan suhu X kurang dari peningkatan suhu objek X kurang daripada objek Y. Okey, seterusnya kita tengok. Muatan haba bagi suatu objek meningkat apabila jisim objek tersebut meningkat. Okey, sebagai contoh, dua buah cerek yang serupa, satu diisi penuh dengan air dan satu lagi diisi penuh dengan separuh pula. Satu lagi diisi separuh dengan air. Okay. Air dalam cerek yang diisi penuh akan mengambil masa yang lama untuk mendidih berbanding dengan air dalam cerek yang diisi separuh. Hal ini menunjukkan bahawa air dengan jisim yang besar mempunyai muatan haba yang tinggi berbanding air dengan jisim yang kecil. Okay, maksudnya jisim ini mempengaruhi muatan haba tentu. Jisim mempengaruhi muatan haba. Okay. Bila besar jisim, besar muatan habanya. Bila kecil jisim, kecil muatan haba dia. Okey. Bergantung kepada dia punya kita panggil haba yang dibekalkan lah. Okey. So, hafal. Okey, jisim mempengaruhi muatan haba. Okey. Jisim besar, muatan haba besar. Semakin besar jisim, semakin besar muatan haba. Semakin kecil jisim, semakin kecil muatan haba. So, dia punya nak bagi kamu faham yang ni lah. Okey, dua cerek ini. Okey, satu penuh, satu separuh. Okey, yang penuh itu lambat panas, jadi muatan haba tentunya besar. Okey, yang separuh tu cepat panas, jadi muatan haba tentunya kecil. Okey, bukan muatan haba tentulah, muatan haba. Okey, muatan haba. Kita tak masuk lagi muatan haba tentu. Okey, selepas dibiarkan menyejuk untuk suatu tempoh, sup dalam mangkuk yang besar adalah lebih panas berbanding sup yang sama dalam mangkuk yang kecil. So, ini mewakili yang jisim tadi je lah. Okay. So, kalau mangkuk yang besar ini, so dia masih lagi panas. Tapi mangkuk yang kecil ini dia sudah sejuk. Okay, dia sudah sejuk. Okay, sebab apa? Sebab muatan haba dipengaruhi oleh juga dengan jisim. Okay. Papan pemuka kereta, papan pemuka kereta ni dashboard lah. Mempunyai muatan haba yang lebih kecil berbanding cushion fabric. Okay. Penyerapan tenaga haba daripada sinaran matahari menyebabkan papan pemuka mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding cushion fabric. Okay, dashboard ni diperbuat pada bahan yang muatan haba tentunya adalah kecil, jadi menyebabkan dia cepat panas, manakala cushion fabric ini diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang besar, jadi dia lembat panas. Sebab itulah kalau kereta kita biarkan di tengah-tengah panas, kamu masuk, dashboard tu memang panas gila, tapi kursi tu, cushion kamu tempat seat tu,
Tak sepanas dashboard. Panas tapi tak sepanas dashboard. Okey. Okey, ini merujuk kepada perbezaan ketebalan lah. Okey, ini jisim, ini bahan. Okey. Perbezaan suhu yang ketara antara gelanggang bersemen dengan rumput pada waktu tengah hari. Ini pun samalah. So, kat sini kita boleh kata, okey, ini bergantung pada, ini adalah muatan haba tentu bergantung pada bahan lah. Okey, rumput dengan semen. Okey. Bila cuaca panas, semen ini lebih panas. Maksudnya kat sini, semen ini mempunyai muatan haba tentu yang kecil. Okey, manakala rumput ini mempunyai muatan haba tentu yang besar. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, muatan haba tentu bahan. Okey, sekarang baru kita tengok muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu ni lah yang selalu di soal. Okey. Okey, saya terlupa nak bagi soalan untuk kamu jawab. Okey. Yang biasa saya bagi awal-awal tu kan saya lupa nak bagi yang kali ni. Okey, so soalan dia ada dua juga. Okey, ada dua soalan. Soalan pertama, berikan definisi sesaran. Okey, berikan definisi sesaran. Yang kedua, berikan definisi jarak. Okey, berikan definisi jarak. Okey, berikan definisi sesaran, iaitu sesaran ialah apa-apa-apa. Okey, kemudian berikan definisi jarak. Okey, jarak ialah apa-apa-apa. Okey, so itu dua soalan untuk hari ini. Okay, minta maaf saya lupa nak bagi tahu. Dah sampai slide ke berapa? 4 ke baru saya teringat. Okey, so kita masuk kembali kepada muatan haba tentu bahan. Okey. Rajah 4.9 menunjukkan seorang jurutera bahan sedang membuat pertimbangan untuk memilih satu logam yang sesuai sebagai bahan pembinaan bangunan. Logam itu mestilah mempunyai sifat lambat panas. So, lambat panas maksudnya muatan haba tentu mesti besar. Okay. Oleh sebab muatan haba satu logam bergantung pada jisim objek itu, perbandingan antara logam yang berlainan perlu dibuat berdasarkan muatan haba bagi 1 kg setiap logam. Sifat ini dikenali sebagai muatan haba tentu. Okey, sebabkan muatan haba itu dipengaruhi oleh jisim, jadi terhasillah muatan haba tentu. Okey. So kita tengok kat sini apa itu muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu C kecil. Okey, bagi satu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Okey, so kat sini kita boleh nampak bezanya dengan muatan haba tadi, okey, perkataan jisim 1 kg. Okey, jisim 1 kg. Okey. Okey, rumusnya adalah C sama dengan Q bahagi M theta. Okey, Q adalah kuantiti haba, jisim dan juga theta adalah perubahan suhu. Okey, unitnya adalah inilah joule per kg per darjah Celsius ataupun joule per kg per Kelvin. Okey. Rumus yang per Kelvin ni, okey, jarang dipakai lah. Okey, jarang dipakai. Yang ini jarang kita pakai. Biasa kita memang pakai darjah Celsius. Okey. Kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan oleh suatu objek boleh ditentukan menggunakan rumus Q sama dengan MC theta. Okey. Q sama dengan MC theta. Sebagai contoh, muatan haba tentu bagi logam aluminium adalah 900 joule per kg per darjah Celsius. Okey. Hal ini bermaksud 1 kg logam aluminium memerlukan 900 joule haba untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Sorry. Okay. So, ini kamu kena hafal lah. Apa maksud 900 joule kg per darjah Celsius? Okay, maksudnya, untuk 1 kg logam ataupun 1 kg bahan, okay, memerlukan 900 joule untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. 1 kg bahan, okay, memerlukan 900 joule untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, so kena hafal lah. Okay, kat sini saya dah buat kata macam summary lah untuk muatan haba dengan muatan haba tentu. So, perbezaan dia. Okay, kat sini kamu boleh nampak, okay, dari segi definisi, seperti mana yang saya kata tadi, muatan haba tentu, okay, C, ini C besar. Okay, bila muatan haba tentu, C-nya adalah C kecil. Okay, definisi kedua-duanya hampir sama, tapi untuk muatan haba tentu dia ada 1 kg. Okay, mesti tulis 1 kg wajib. Okay, rumus pun lebih kurang sama. C pun sama dengan Q per theta. Ini pun C sama dengan
Q per M theta. Saya lupa tulis. M ini adalah jisim. Okay. So, yang kamu kena hati-hati dalam rumus ni lah perubahan suhu. Okay. Perubahan suhu. Okay. Kita mungkin dah biasa. Okay. Kalau nak pakai perubahan yang akhir tolak awal. Macam suhu awal tolak suhu akhir. Okay. Tak ya. Tapi dalam subtopik ini, okay, perubahan suhu itu adalah suhu besar tolak suhu kecil. Okay. Suhu tak boleh ada, perubahan suhu tak boleh ada negatif. Okay. Dia mesti positif saja. Okay. So, perubahan suhu, ingat suhu besar tolak suhu kecil. Okay. Suhu besar tolak suhu kecil. Okay. So, ini unitnya untuk muatan haba joule per darjah Celsius. Maksudnya kalau muatan haba tentu joule per kilogram per darjah Celsius. Okay, ini summary dia lah. Saya dah kata simpulkan lah rumusan dia. Okay, ini adalah jadual 4.2 menunjukkan nilai muatan haba tentu. Okay, untuk beberapa bahan lah. Okay. Kat sini kita nampak ada air. Ada dalam bentuk cecair, ada bentuk gas, ada logam pun ada, bukan logam pun ada. Ini pepecah lah, logam dengan bukan logam. Okay. Kebiasaannya, okay, kebiasaannya yang selalu keluar adalah ini, okay, air, okay, dan juga aluminium lah kebiasaannya. Okay. Tapi tak semestinya. Okay. Tapi kamu jangan takut lah. Kamu jangan takut. Bukannya kamu kena hafal pun. Kamu tak perlu hafal. Okay. Ini semua kamu tak payah hafal. Okay. Tak perlu hafal. Okay. Yang kamu kena hafal macam saya kata lah. Kamu kena hafal. Faham apa maksudnya? 4,000. Contoh ya. 4,200 Joule kg negatif 1. Okay. Ini adalah muatan haba tentu air. Okay. Darjah Celsius negatif 1. Okey. Apa maksud ini kamu kena tahu. Kalau soalan bagi 4,200 joule per kg per darjah Celsius. So, apakah maksudnya kamu kena tahu. Maksudnya, untuk setiap 1 kilogram jisim air, okay, memerlukan 4,200 joule tenaga untuk meningkatkan suhu sebanyak darjah Celsius. Okay, saya ulang. Apa maksud kat sini? Apa maksud 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius? Okay. Bagi setiap 1 kilogram air, okay, 4,200 joule tenaga haba diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, ada cover dekat slide sebelum ini, tak silap saya. Okay, jangan takut. Kamu tak boleh hafal formula ni. Okay, air merupakan bahan yang mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi. Air dapat menyerap banyak haba dengan peningkatan suhu yang kecil. Okay, masuk ke sini. Disebabkan air mempunyai muatan haba tentu yang besar, jadi dia boleh serap banyak haba. Okay, walaupun dia serap banyak haba, okay, tapi peningkatan suhunya adalah sangat sedikit. Hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang baik. Okay, hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang baik. Okay, kadang-kadang dipanggil ejen penyejuk semesta. Kadang-kadang lah. Okay. Bahan logam yang nilai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding bahan bukan logam. Oleh itu, objek yang diperbuat daripada bahan logam cepat menjadi panas apabila dibekalkan suatu kuantiti haba. Okey, so kamu kena tahu logam dengan bukan logam. Logam lebih cepat panas kerana mempunyai muatan haba tentu yang kecil, manakala bukan logam lambat panas kerana mempunyai muatan haba tentu yang lebih besar. Okey. Yang air sebagai ejen penyejuk tu pun kamu kena tahu jugalah. Okay, sebab itu kalau kita demam, kalau kita panas ke, kita pergi mandi dengan air. Kita bukan pergi mandi dengan minyak. Okay, kita pergi mandi dengan air. Badan panas, kita mandi dengan air. Kita mandi dengan etanol, parafin, minyak masak, minyak zaitun, tak. Kita mandi dengan air. Okay, kenapa? Air lebih banyak. Air boleh menyerap haba dengan lebih banyak. Okay, dalam pada masa yang sama, peningkatan suhunya adalah kecil. Okey. Okey, ini adalah eksperimen 4.1. Okey, untuk menentukan nilai muatan haba tentu air. Okey, ini dia punya tujuan eksperimen lah, menentukan nilai muatan haba tentu air. Okey, so radasnya adalah bekalan kuasa, pemanas rendam. Okey, pemanas rendam yang ni. Okey, bikar, jam randai, termometer, kalkulator dan neraca elektronik. Okey, neraca elektronik tu untuk sukat dia punya jisim. Okey, prosedur dia. Bahan dia ada air dan kertas tisu. Okay, prosedur yang satu,
balut bika dengan kertas tisu. Kita nampak kat sini ada bika, lepas tu dibalut dengan kertas tisu. Okay. Apa fungsi kertas tisu ini? Okay. Kadang-kadang kertas tisu, kadang-kadang kain, kadang-kadang sarung, tak kisah, tapi benda-benda yang macam lembut. Okay. Kain, tisu, apa lagi. Maksudnya memang kain atau tisu je lah. Okay. So, apa fungsi kain atau tisu ni? Okay. Ini pun kamu kena tahu, kena hafal. Apa fungsi tisu dekat sekeliling ini? Okay. Fungsinya adalah untuk mengelakkan haba tersebar ke persekitaran. Okay. Saya ulang. Untuk mengelakkan haba tersebar ke persekitaran. Kalau soalan tanya apakah fungsi tisu yang dibalut pada bika, jawapan kamu satu saja, iaitu untuk mengelakkan haba tersebar ke persekitaran. Okay. Saya dah sebut 3 kali ni. Tak hafal lagi, tak boleh tangkap lagi, tak tahulah saya kata apa. Okay. Nombor 2. Letakkan bika di atas neraca elektronik dan set semula neraca bacaan neraca itu kepada nilai sifar. So, ambil bika ni tadi, letak atas neraca elektronik, penimbang elektrik lah. Okay, penimbang elektronik. So, bila letak, bagi bacaan. Okay, tapi kita bukan nak jisim bika, kita nak jisim air dalam tu. So, apa kita buat? Kita kena setkan semula kepada sifar lah. Okay, kemudian 3, bila set pada sifar, so, dia tak timbang lah jisim, kita panggil jisim bika ini. So, kita masukkan air ke dalam bika sehingga 3/4 penuh. Okay, sampailah 3/4 penuh. Okay, tak penuh lah. So, kita akan dapat jisim air. So, ambil bacaan jisim air dan kita rekodkan. Okay, ambil jisim bacaan air tadi, kat neraca elektronik tadi, okay, kita rekodkan. Okay. Kemudian 5, sediakan sunarada seperti yang tunjukkan dalam rajah 4.1. So, sediakan sunarada macam inilah. Termometer ada disangkutkan ke kaki retor, ada air, okay, kita tisu dah balut, okay, pemanas rendam, okay, disambungkan kepada bekalan kuasa. Okay. Okay, sebelum kamu hidupkan, okay, ambil bacaan suhu awal air dulu. Okay. Biasanya kita akan ambil bacaan suhu awal air dan kebiasaannya nilai dia around macam suhu bilik lah. Okay. Okay, 27 ke, 28 ke, 25 macam tu lah. Okay. Okay, kemudian kan rekodkan bacaan suhu awal air tadi. Okay, kemudian hidupkan pemanas rendam dan pada masa yang sama mulakan jam randik. Okay, mulakan jam randik. Okay, pada badan yang sama on pemanas rendam kamu lah. Maksudnya on kan bekalan kuasa kamu tu. Okay, perhatikan perubahan bacaan termometer. Okay, so maksudnya kat sini makin lama makin naiklah. Okay, air ni akan panas. Okay, selepas 5 minit, okay, matikan panas rendam dan ambil bacaan termometer tertinggi pada suhu akhir tadi. Okay, maksudnya lepas 5 minit, matikan panas rendam, terus tengok baca berapa suhu tertinggi dia. Kata apa suhu akhir dia lah. Dalam kes ini suhu akhir dia. So, kamu ambil suhu akhir dia, rekodkan. Okay, so ini jadual dia tunjuk. Okay, jadual 4.3. Okay, kuasa ni biasanya bergantung kepada apa kata pemanas rendam tu lah. Biasanya ada nilai kat situ. Okay, biasanya nilai ni memang diberi. Okay, masa pemanasan tadi 5 minit. Okay, 5 minit ni kamu akan tukar kepada saat lah. 5 minit ni kamu akan tukar kepada saat. Okay, so 5 minit darab 60 saat. Okay, jisim air, okay, dah rekod tadi. Suhu awal air pun dah rekod tadi. Suhu akhir air pun sudah rekod tadi. Okay. Hitungkan muatan haba tentu air menggunakan rumus C sama dengan PT bahagi M theta. Theta 2 tolak theta 1 lah. Suhu besar tolak suhu kecil. Okay. So, kat sini kalau kamu tengok, mana pergi E? Tadi kita tengok rumus dia, C sama dengan E per M theta. Tapi kali ini dia bagi C sama dengan PT per M bahagi theta. Okay. Mana pergi, sorry, pergi E, pergi Q. Okay. Atas ini sepatutnya Q tapi tak ada kan. Okay. Kenapa? Q itu, rumus lainnya adalah Q itu adalah tenaga, adalah sejenis tenaga. So, Q sama dengan E. E ini adalah tenaga elektrik. Okay. Sama dengan tenaga elektrik, rumusnya adalah PT. P ini kuasa, T adalah masa. Okey, ini adalah masa. P adalah kuasa dalam unit watt. Okey. Macam mana kita berdapat Q sama dengan E ini? Okey, ini adalah prinsip keseimbangan tenaga. Okey, prinsip keseimbangan tenaga di mana tenaga tidak boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Dalam kes ini, tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba. So, kita buat assumption, okey, tiada haba yang tersebar ke persekitaran ataupun kita abaikanlah. Okay?
Jadi sebenarnya memang ada haba tersebar ke persekitaran, tapi kita abaikan untuk memudahkan kita punya kiraan kita lah. Okey. Okey, dengan menggunakan rumus ini, C sama PT M per M theta 2 tak ada 1. So, kita akan dapatlah nilai muatan haba tentu I. Dan nilainya sepatutnya mesti dapat around 4,200. Okey. Kalau anda kata tak dapat nilai 4,200, okay, maksudnya kat sini ada beberapa kesalahan lah. Mungkin, okey, apa kita panggil tu? Haba sudah banyak tersebar ke persekitaran. Okey, mungkin banyak haba sudah tersebar ke persekitaran. Okey. Cuba kamu tengok soalan nombor 1 ni. Mengapakah bikat itu perlu dibalut dengan kertas tisu? Okey, saya dah bagi tahu tadi kan. Okey. Okey, saya dah bagi tahu tadi dah kan. Okey. Kemudian, mengapakah suhu air akhir theta 2 tidak diambil sebaik sahaja masa pemanasan 5 minit tamat? Okey, kenapa tidak diambil sebaik sahaja masa pemanasan 5 minit tamat? Okay, maksudnya kenapa lepas kita matikan jam rantai terus ambil suhu? Okey, dia tak boleh. Okey, sebab apa? Kita nak bagi sedikit masa supaya semua haba tadi, okey, dapat diserap oleh termometer. Ingat balik keseimbangan terma. Okey, kemudian kita ingat balik prinsip konsep keseimbangan terma 4.1 hari tu minggu lepas kita belajar itulah. Okey. So 3 diberi nilai muatan haba tentu adalah 4,200 joule. Okey, tapi biasanya dalam eksperimen kita akan dapat nilai yang berbeza lah, sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okey. So ada perbezaan. So terangkan perbezaan antara dua nilai. Kenapa ada nilai ini? Seperti yang mana saya cakap tadi, mungkin ada haba yang telah tersebar ke persekitaran. Okey, walaupun kita balut, okey, tapi ingat kita balut tepi saja, kita tak balut bahagian atas kan. Okey, kita balut bahagian atas. Okey, nombor 4. Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kejituan. Okey, seperti yang saya cakap tadi. Okey, kita tak balut bahagian atas. So, kita boleh cuba untuk balut bahagian atas. Ambil aluminium foil ke, kita balut. Okey, tutup bahagian atas, tutup lubang sedikit lah untuk kamu masukkan pemanas rendam dan juga termometer untuk kamu pantau dia punya suhu. Okey. Okey, so ini adalah eksperimen menentukan muatan haba tentu air. So kita tengok kat sini eksperimen 4.2 menentukan muatan haba tentu aluminium pula. Okey, ini bagi aluminium. Okey, bahan yang hampir sama. Apa yang berbeza adalah air tadi, air dengan bikar tadi kita gantikan dengan bongkah aluminium. Okey, bongkah aluminium yang berjisim 1 kilogram. Okey. Okey, pemanas rendam ini dan juga bongkah aluminium ini biasanya akan ada lubang yang pemanas rendam ni ngam-ngam nak masuk dalam dia. Sama juga dengan termometer ni lah, ngam-ngam boleh masuk dalam lubang dia. Macam biasa ada keras tisu dekat sebelah. Okey. Ambil bacaan suhu awal blok aluminium theta 1 dan rekodkan bacaan anda. Okey. Hidupkan pemanas rendam dan pada masa yang sama mulakan jam randik. Okey. Selepas 5 minit, kita matikan jam randik, kemudian ambil bacaan tertinggi termometer tadi. Okey. Sebagai suhu akhir aluminium blok theta 2. Okey, sama saja step dia. Macam yang air tadi, cuma bezanya yang air tadi kamu kena timbang air. Okey, dalam kes ni tak payah timbang air lah sebab jisim dah bagi tahu memang 1 kilogram. Okey. So, kuasa masa pemanasan 5 minit, kuasa ni memang dah akan diberi. Okay, ada pada pemanas rendam. Masa pemanasan 5 minit. Okay, 5 minit tukar kepada saat. Mesti tukar kepada saat, tak boleh tulis 5. Okay. Sebab unit SI bagi masa adalah saat. Okay, jisim aluminium bagi 1 kilogram. So, 1 sajalah. Suhu awal, suhu akhir. Suhu awal ni biasanya macam suhu bilik lah. Okay, suhu akhir ni adalah suhu yang paling tinggi tadi. Okay, anda kata tadi dalam step nombor 4 ni tadi. Okay, analisis data. So, guna rumus yang sama. Okay, so aluminium tadi kalau tak silap nilainya adalah 900. Okay kan, 900 joule per kilogram per darjah Celsius. So, jawapan kamu mesti around 900 sepatutnya lah. Okay, tak dapat tepat pun sama. Biasa eksperimen tak dapat tepat pun tak apa, it's okay. Kalau saya tak marah lah sebab ini eksperimen. Okay, kamu baru first time buat. Okay, kamu bukannya saintis yang hebat. Kamu hanyalah pelajar kelas aliran sains sekolah SMK. Tak tahu. Okay, so kalau buat eksperimen tak jadi, itu adalah normal lah. Okay, saya tak marah. Okay, kalau ada masa kita boleh repeat. Tak ada masa nak macam mana. Okay. Okay,
Perbincangan, apakah yang boleh dilakukan untuk memperoleh sentuhan terma yang lebih baik antara berbudi termometer dengan blok aluminium? Okey. So kat sini kata apa cara yang lebih baiklah untuk memperoleh sentuhan terma. Okey, so apa kita boleh buat? Termometer tu ataupun lubang yang kita masukkan termometer tu kita letak sedikit minyak. Okey, kita letakkan sedikit minyak. Okey. So bila letak minyak, jadi sentuhan terma antara berbudi termometer dengan blok aluminium tu adalah lebih bagus. Okey, ini kamu kena tahulah. Untuk tadi, untuk ini tadi pula, untuk eksperimen ini kamu perlukan minyak. Okey, letak dalam, janganlah penuh sangat. Okey, sekadar salutkan saja. Okay, kalau salutkan saja pada dinding-dinding lubang bongkar aluminium itulah. Okey, diberi nilai muatan haba tentu aluminium 900 joule per kilogram per Celsius. Kita 900. Bandingkan nilai. So bandingkanlah. So nilai kamu confirm dia tidak akan dapat 900 sama ada lebih ataupun berkurang. Okay, terangkan perbezaan. Okay, macam biasa saya kata tadi. Okay, ada banyak faktor. Okay, faktor mungkin yang paling biasalah memang haba tersebar ke persekitaran. Okay, haba itu tersebar ke persekitaran. Okay, faktor angin pun boleh. Okay, angin kita macam meniup haba tu lah. Okay, untuk berlalu pergi. Okay, banyak sebenarnya faktor dia. Okay, ini adalah aplikasi muatan haba tentu. Okay, aplikasi muatan haba tentu. Okay, pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. So, ini iklim khatulistiwa tu kat Malaysia lah. Contohnya iklim sejuk ni kat mana lah yang sejuk yang bersalji 24 jam. Okay, dalam 24 jam pun ada musim sejuk. Okay. Kayu yang muatan haba tentu yang tinggi dan lambat menjadi panas. Okay. So, di kawasan cuaca panas, rumah tradisional dibina daripada kayu yang berfungsi sebagai penambah haba daripada bahang cahaya matahari. Okay. Di kawasan cuaca sejuk, sebelum tu saya explain lah. Okay. So, sebab tu rumah-rumah kampung okay, biasanya diperbuat daripada kayu. Okay. Kenapa? Cuaca yang panas itu menyebabkan kayu itu kan panas lah. Tapi disebabkan kayu mempunyai muatan haba tentu yang besar. Okay. Jadi dia lambat panas. Okay. Dia akan jadi lambat panas. Jadi dalam rumah kayu taklah panas sangat. Okay. Taklah kenapa panas. Okay. Biasanya kalau rumah kayu yang menyebabkan jadi panas sebenarnya adalah atap zinc dia. Kalau pakai atap yang zinc, okay, itu memang menyebabkan suhu dalam rumah akan jadi panas. Okay. Tapi kalau pakai kayu, kita pakai zinc, kita pakai asbestos. Okay. Bumbung asbestos, okay, biasanya sejuk lah. Okay, biasanya akan jadi sejuk. Okay. Di kawasan cuaca sejuk, rumah tradisional juga dibina daripada kayu. Okay. Haba dari unggun api yang dinyalakan di dalam rumah, kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Jadi unggun api, fire bahasa Melayu, bahasa Melayu panggil apa? Saya tak ingat bahasa Melayu panggil apa. Bahasa Inggeris kita panggil fireplace tu. Kan biasa kalau kamu tengok cerita orang putih, kalau ada rumah tengah-tengah saji tu mesti ada fireplace kan. Kat fireplace tu ada tempat dibakar kayu-kayu tu. So haba yang keluar daripada pembakaran kayu itu, okay, tidak boleh keluar daripada rumah. Okay, sukar kan? Tidak boleh lah. Sukar untuk keluar kerana apa? Kerana kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okay, biasanya kalau muatan haba tentu itu tinggi, dia adalah penebat haba yang baik. Okay, itu satu kamu ketahui lah. Okay, muatan haba tentu tinggi maksudnya dia penebat haba yang baik. Okay, seterusnya peralatan memasak. Kita kat sini tengok kuali logam dengan periuk tanah liat. Kuali diperbuat daripada logam yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Oleh itu makanan yang boleh digoreng pada suhu yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Okay, biasalah. Okay, kuali logam kita tengok tadi dalam jadual tadi. Okay, logam mempunyai muatan haba tentu yang kecil, jadi dia cepat panas. So, aktiviti kamu nak menggoreng, memasak akan siap dengan lebih cepat lah. Okay, manakala periuk tanah liat pula diperbuat daripada tanah liat yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So, tanah liat ini adalah bahan bukan logam, jadi mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Oleh itu, makanan boleh kekal panas dalam tempoh masa yang lama. Okay, dalam kes ini, dia mungkin lambat sikit panas. Okay, tapi bila dah panas, dia akan kekal dalam tempoh masa yang lama. Okay, macam kalau kita tengok yang makanan dalam pot lah. Makanan dalam pot lah. Okay, kalau kita restoran, okay, makanan yang restoran yang ada jual sizzling mie apa semua tu, biasanya akan jual makanan dalam pot. Okay, ke dalam clay pot. So, makanan clay pot tu kalau kita tengok, dia lambat nak sejuk. Okay, sebab apa? Sebab periuk tanah liat muatan haba tentunya besar, jadi
Ingat, muatan haba tentu besar, dia lambat panas. Okay, dan pada masa yang sama, lambat sejuk. Okay. Okey, sistem radiator kereta. Okey. Pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang besar. Haba ini perlu dibebaskan untuk mengelakkan pemanasan enjin. Okey, betul lah. Untuk kereta start, untuk kereta itu bergerak, okay, berlaku pembakaran bahan api dalam enjin kereta itu. So kalau dah bakar, okay, mesti masukkan haba yang tinggi. So, kalau haba yang tinggi terkumpul lama-lama dalam kereta kamu, so rosaklah ataupun meletuplah, habislah kamu. Okay. So, apa yang perlu dibuat adalah kita gunakan air. Okay. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan digunakan sebagai ejen penyejuk. Okay. Seperti mana saya cakap tadi lah. Air muatan haba tentunya adalah 4200 Joule per kilogram per darjah Celsius. Okay. Jadi dia mampu menyerap kuantiti haba yang banyak dan pada masa yang sama peningkatan suhunya adalah kecil. Okey. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Air akan mengalir melalui blok enjin dan blok enjin untuk menyerap haba yang terhasil. Okey. Air panas mengalir ke radiator, udara sejuk disedut masuk ke dalam kipas supaya haba di dalam air panas dapat dibebaskan cepat melalui sirip penyejuk. Okey, agak complicated sikit lah kat sini. Okey, air akan mengalir melalui blok enjin. Okey, so blok enjin yang inilah. Ingatlah blok enjin. So air akan mengalir dalam blok enjin. Okey, kemudian bila dia lalu blok enjin tu dia akan serap haba yang terhasil. Okey, haba yang terhasil diserap kemudian akan mengalir ke radiator. Udara sejuk disedut masuk oleh kipas supaya haba di dalam air panas dapat dibebaskan dengan cepat melalui sirip penyejuk. Jadi kat sini udara sejuk akan masuk, udara panas akan keluar. Okey. Lapisan luar kapsul angkasa. Okey, lapisan luar kapsul angkasa. Kapsul angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi menghadapi rintangan udara apabila memasuki atmosfera. Geseran ini meningkatkan suhu dan menyebabkan kapsul angkasa itu terbakar. Oleh itu, lapisan luar kapsul angkasa dibuat bahan yang muatan haba tentu dan takat lebur yang tinggi. So, bahagian luar kapsul tu mesti mempunyai muatan haba tentu yang besar dan juga takat lebur yang tinggi. Okay? Kenapa? Sebab bila dia bergeser dengan atmosfera, kita ada belajar, kamu ada belajar dalam sains, okay? Bila bergeser dengan atmosfera, so dia akan menghasilkan tenaga haba. Okay? So, akan menyebabkan dia terbakar lah. Okay? Jadi, so lapisan luarnya atmosfera itu, lapisan luar kapsul angkasa itu mesti diperbuat daripada takat lebur yang tinggi supaya tidak melebur dan juga mestilah mempunyai muatan haba tentu yang besar agar dia lambat panas. Okey. Seterusnya kat sini dalam penghasilan bahan-bahan terkini dalam penggunaan bangunan hijau. Okey, bangunan hijau ni kita kat sini ada tak silap saya. Okay, kalau kita tengok bangunan ini kita panggil sebagai bangunan Berlian Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Okay, ianya berada di Putrajaya. Okay, kalau kita tengok betulnya untuk Berlian lah. Okay, bangunan Berlian Suruhanjaya Tenaga Malaysia yang berada di dalam Putrajaya. Okay, ini adalah salah satu contoh bangunan hijau lah di mana bangunan Berlian ini Suruhanjaya Tenaga, okay, kata kat sini dibina dengan bumbung konkrit bertebat, iaitu bumbung yang dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. Styrofoam mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan dapat mengurangkan penyerapan haba di persekitaran untuk mengurangkan suhu di dalam bangunan. Okey, maksudnya kat sini, kalau bangunan biasa, haba boleh direct masuk saja, lepus pula. Lepas je dia punya tembok tu, okey, akan ada, tapi kita panggil haba tu boleh masuk lah, okey, direct terus. Okay, tapi kalau bangunan berlian ini, okey, dia tak boleh masuk direct. Okay, bila masuk ada styrofoam. Styrofoam itu akan serap dulu. So, hanya sikit saja haba yang boleh dibenarkan masuk ke dalam bangunan. Okay. Seterusnya, peralatan memasak lagi. Kita lagi peralatan memasak. Okay, kat sini ada satu periuk lah. Okay. Badan periuk dibuat daripada aluminium yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay, badan periuk dibuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Okay, maksudnya cepat panas lah. Badan dia yang ni warna merah ni kan. Okay, dibuat daripada aluminium. Okay, muatan haba tentunya adalah kecil. Bila muatan haba tentu kecil, dia cepat panas. Hal ini membolehkan periuk dipanaskan dengan cepat. Okay, kemudian kita ada pemegang periuk. Okay, pemegang periuk ini diperbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang besar. Okay, ini muatan haba tentu yang besar. Jadi pemegang periuk lambat panas. Okay,
Tujuannya adalah untuk kamu pegang dia lah. Okey. Untuk kamu mudah untuk kamu pegang. Okey, sebab dia tak panas. Okey, so kamu boleh angkat lah. Okey. Kalau kamu tak ada pemegang, kamu kena pegang bahagian periuk saja, habis. Melecur tangan kamu sebab periuk itu adalah panas. Okey. Satu lagi yang suka tanya tentang periuk ini adalah dia punya dasar. Okey, dasar ini. Okey. Biasa tanya muatan haba tentu dasar ini berapa? Muatan haba tentu dasar ini perlu besar ke perlu kecil? Okey. Jawapannya perlu kecil jugalah. Okey, supaya cepat panas, okey, dalam pada yang sama. Ketumpatannya adalah kecil. Ketumpatan dasar ini, okey, ketumpatan dasar periuk ini perlu besar supaya dia berat, dia stabil. Okey, supaya ia berat, dia stabil. Kamu dah belajar juga saya dalam sains, okey. Untuk suatu objek tu stabil, bila berdiri tegak apa semua tu, dasar dia tu mesti berat. Okey. Manakala badan periuk ni, okey, mesti mempunyai ketumpatan yang kecil. Okey, kenapa badan periuk ni ketumpatan yang kecil? Supaya dia ringan. Sebab dasar kamu dah berat, so kita tak nak badan pun berat juga. Okey, so periuk ini jadi berat semuanya. Okey, so kita perlu kurangkan gisim lah. So guna bahan yang mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey, ketumpatan rendah. Kalau bahan pepejal mempunyai ketumpatan yang rendah, maksudnya objek itu ringan. Kalau bahan pepejal mempunyai ketumpatan yang tinggi, maksudnya objek itu berat. Okey, lepas ni selesai masalah saya rasa. Oh, belum lagi. Okey, ini kita panggil sebagai fenomena. Tadi tu aplikasi. Okay, aplikasi ni biasanya merujuk kepada buatan manusia lah. Okey, ini kita panggil sebagai fenomena. Bayu laut, bayu darat. Saya rasa dalam geografi kamu ada belajar dah benda ni. Okey. Tingkatan berapa saya tak tahu. Dulu tingkatan 2 tak silap saya. KBSM ni saya tak sure geografi tingkatan berapa belajar tentang bayu laut dan bayu darat. Okey. So kita tengok bayu laut dahulu. Daratan mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah daripada laut. Oleh itu, suhu daratan meningkat dengan lebih cepat daripada suhu laut pada waktu siang. Udara di daratan menjadi panas dan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada laut akan bergerak ke arah daratan sebagai bayu laut. Jadi kita panggil angin yang datang daripada laut kita panggil sebagai bayu laut, di mana bayu laut ini hanya berlaku pada waktu siang. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, kawasan daratan ini mempunyai muatan haba tentu yang kecil, jadi dia cepat panas. So bila dia cepat panas, so udara darat ini akan jadi panas. So, bila darat panas, udara di atas darat ini akan panas. So, udara panas dia lebih ringan. So, apa berlaku? Dia naik atas. Okey, udara panas dia ringan, akan naik ke atas. Ingat, belok udara panas. Belok udara panas terbang ke atas kan? Okey, sebab apa? Bila udara panas terbang ke atas, sebab dia menggunakan udara yang panas. So, udara panas ringan adalah lebih ringan. So, dia naik ke atas. Okey, dia naik ke atas. Manakala air laut pula, okey, air laut, okey, mempunyai muatan haba tentu yang besar. Jadi dia lambat panas. Jadi kat sini sejuk lah. Kat sini sejuk. Okey, bahagian laut adalah sejuk. Okey. So, udara atas laut ni adalah udara yang sejuk. Jadi dia boleh bergerak. Okey, udara sejuk dia berat. So, bila berat, dia bergerak pergi ke daratan. Okey. Dia berat, sebab tu dia pergi bergerak ke daratan. So, menghasilkan angin yang kita panggil sebagai bayu laut. Okey. Untuk bayu darat, hanya berlaku pada waktu malam dia terbalik. Dia terbalik. Laut mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi daripada daratan. Oleh itu, suhu laut menurun lebih lambat daripada suhu daratan pada waktu malam. Udara di atas permukaan laut yang panas akan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada daratan akan bergerak ke arah laut. So, dalam kes ini terbalik pula. Bila malam, darat dengan laut ni dah dipanaskan seharian oleh matahari kan. So, disebabkan laut mempunyai muatan haba tentu yang besar, jadi dia lambat nak sejuk. Okey, dia lambat nak sejuk. So, apa berlaku? Udara di atas bahagian laut ni adalah panas lah. So, udara panas akan naik ke atas. Okey, manakala darat mempunyai muatan haba tentu yang kecil, jadi dia cepat sejuk. Okey, dia cepat sejuk. So, bila dia cepat sejuk, udara sejuk ni, okey, akan pergi ke arah laut. Okey, akan bergerak ke arah laut. Jadi, dua-dua ni akan jadi macam kitaran lah. So, bergerak ke laut. So, untuk bayu darat, okey,
angin laut itu akan bertolak ke laut. Okey. Pada waktu malam, angin di tepi pantai akan bertolak ke laut. Okey, dua ini kamu kena hafal dia punya ni lah. Okey, kena hafal. Okey, baru kita tengok latihan dia. Okey, panjang hari ni, 45 minit dah. Okey, so bagi contoh 1 dan contoh 2. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt selama 90 saat. Suhu blok itu meningkat 20 darjah Celsius hingga 45 darjah Celsius. Hitungkan muatan haba tentu logam itu. Muatan haba tentu logam itu iaitu C. Okey, so keluarkan segala maklumat yang diberi. Okey. Ini adalah jisim M. Ini adalah power P, kuasa. Ini adalah T, masa. Okey. Suhu blok itu meningkat dari 20 hingga 45. So 20 hingga 45 ini adalah perubahan suhu. Okey, theta. Kena ingat, theta itu adalah suhu besar tolak suhu kecil. Maksudnya 45 tolak 20. Okey. Bukannya 20 tolak 45, tak. 45 tolak 20. Okey. So kita tengok. Okey, ini semua maklumat dia keluar. Nampak kat sini, theta perubahan suhu besar tolak suhu kecil. Dia bukan suhu akhir, suhu akhir tolak suhu awal ya. Dia suhu besar tolak suhu kecil. Kalau penyejukan pun mesti pakai suhu yang besar tolak suhu kecil juga. Okey, ini pemanasan kan. Kalau penyejukan pun suhu besar tolak suhu kecil. Okey. So kalau ikutkan tak ada masalah. Semua maklumat dah ada. Ganti saja sudah dapatlah 360 joule kilogram per darjah Celsius. Okey, maksud apa 360 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1 ini? Okey, maksudnya untuk setiap 1 kilogram blok logam, okey, 360 joule tenaga diperlukan untuk meningkat suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, sorry. So kita tengok yang seterusnya, contoh 2. Okey, contoh 2 kat sini kita tengok 20 gram air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, dituang ke dalam sebuah gelas mengandungi 200 gram air pada suhu bilik 28 darjah Celsius. Okey, hitungkan suhu akhir campuran air itu. Okey, suhu akhir campuran air itu. Okey, suhu akhir maksudnya kat sini, suhu akhir kedua-dua campuran air yang berbeza suhu ini, okey, apa kita panggil? Adalah sama. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, ini berdukir dari gambar raja. Okey, 20 gram air 100 Celsius, haba dibebaskan. Sebab apa haba dibebaskan? Sebab ini suhunya adalah lebih tinggi. Manakala yang ni Q2, okey, haba diserap. Kenapa? Sebab 28 darjah Celsius ini keseimbangan terma. Okey, ini merujuk kepada keseimbangan terma. Okey, so katakan suhu akhir campuran ialah Y, maka air bagi air yang mendidih saat ini, okey, dilabelkan sebagai Q1 lah. Okey, jisimnya adalah 0.02 kg. Tentukanlah, dia bagi 20 gram kan, kamu akan tukar kepada kilogram. Okey, perubahan suhunya adalah 100 tolak Y. Kenapa 100 tolak Y? Sebab suhu dia paling tinggi adalah 100. Okey, sebab haba dibebaskan, jadi suhu dia akan lebih rendah. Ingat balik rumus yang saya kata dekat peningkatan suhu ni. Sorry, perubahan suhu ini. Okey, rumus asalnya perubahan suhu sama dengan suhu besar tolak suhu kecil. Okey, so 100 tolak Y lah. Okey, Y ni kenapa mesti tolak Y? Sebab Y, suhu Y lebih kecil daripada 100. Okey, begitu juga dengan bagi yang ini pula Q2. Jisim M2 adalah 0.2 kg. Okey, tukarkan 200 gram kepada kilogram. Okey, perubahan suhunya Y tolak 28. Okay. Kenapa Y tolak 28? Sebab Y ini adalah suhu akhir dia, iaitu suhu yang lebih besar daripada 28 darjah Celsius. Kenapa dia lebih besar? Sebab dia haba diserap. Okay, dia serap haba. Okay, bila haba serap, so 28 ni akan meningkat jadi berapalah, itu kita kena cari. Okay, okay, muatan haba tentu air adalah 4200. So kita guna rumus Q1 sama dengan Q2. Okay, Q1 sama dengan Q2 iaitu M1 C theta 1 sama dengan M2 C theta 2. Okey, gantikan sahaja. Okey, yang akan susahkan kamu, bukan susahkan kamu lah. Yang akan jadi kamu punya adalah kat 100 tolak Y ni lah.
Okey, yang Y tolak 28. Okey, apa kamu kena buat? Kamu kena buat, kalau saya lah, kamu selesaikan dahulu yang ini. Saya tunjuk ya. Selesaikan yang ini. Okey, kemudian kamu selesaikan ini, tekan kalkulator dapat berapa. Lepas tu apa kamu kena buat? Kamu kena darab silang. Okey. Sebenarnya fizik dia kat sini je. Okey, fizik dia sebenarnya ini je. Okey, ini adalah fizik dia. Start daripada situ semua adalah matematik. So, dah dapat nilai ni. Dah dapat nilai ni berapa? Dapat nilai ni berapa? Apa kamu kena buat? Darab. Darab silang. Kita panggil apa? Template kan. Tapi kamu kena darab. Kalau saya rasa dulu panggil darab masuk. Darab masuk. Dalam ini satu. Lepas tu ini satu. Ini satu. Darab masuk ini satu. So, kamu akan dapat nilai yang inilah. Okey. Nilai yang ni. 8,400 dengan tolak 84Y. 840Y tolak 23,520. So, selesaikanlah. Pindah-pindah-pindah. Dapatkan nilai Y. So, dapatlah nilai Y. 34.55 darjah Celsius. Okay. Untuk soalan contoh 2 ni adalah contoh soalan yang susah lah. Okay, biasa soalan kalau macam ni, kemungkinan besar keluar soalan esei lah. Okay, kemungkinan besar keluar soalan esei ataupun soalan nombor 8 kertas 2. Okay, soalan nombor 8 kertas 2 ataupun objektif. Okay, so tak ada apa-apa kat sini. So, latihan formatif 4.2, okay, boleh jawab lah. Okay, sila jawab 1, 2 dan 3. Okay, satu, apakah perbezaan antara muatan haba? Okay, ini boleh pakai yang jadual saya tunjuk tadi. Okay, boleh pakai. Nombor 2, berapakah tenaga haba diperlukan untuk meningkatkan suhu sebanyak 10 darjah Celsius bagi jisim 0.2 kg emas? Okay, so kat sini dia suruh kamu cari Q. 10 darjah Celsius ini adalah theta. Kamu tak payah tahu apa-apa dah. Memang theta sebab dia kata meningkatkan suhu. Meningkatkan suhu, menurunkan suhu dengan perubahan suhu, benda yang sama. Meningkatkan suhu, perubahan suhu, menurunkan suhu adalah benda yang sama. Okay. So, ini adalah theta. Ini adalah jisim. Tak perlu tukar sebagai kilogram dah. Ini adalah C. Okay. C muatan haba tentu besar. Muatan haba tentu. Okay. C kecil. So, guna rumus Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. So, cari Q. Okay. Gantikan saja semua nilai ini. Okay. Sebab bekas mengandungi 200 gram air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Okay. Paku besi berjisim 200 gram pada suhu 50 darjah Celsius direndamkan ke dalam air itu. Berapakah suhu akhir air itu? Nyatakan andaian yang perlu anda buat dalam perhitungan anda. Okay. Ini sama macam contoh 2 kat slide sebelum ini. Okay. Andaian dia ada tulis kat bawah tadi. Saya lupa nak cakap. Okay. Andaian dia ada tulis dekat bawah. Okay. So, kita assume lah. Mana ni? 200 gram dengan 30. So, awal 30 ini adalah untuk Q1. Okay. Paku ini adalah Q2. So, guna macam yang contoh 2 dekat slide sebelum ini. Okay. Kiralah dia punya suhu akhir untuk kedua-dua bahan ini. Ingat suhu akhirnya adalah sama. Okay. Ambil balik konsep keseimbangan terma. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, so apa kamu kena buat? Okay, tulis dalam ruangan komen kamu macam biasa, nama dan kelas. Okay, dan juga dua soalan yang saya bagi dekat tengah-tengah tadi tu. Okay, dekat muatan haba tentu tadi. Okay, dua soalan. Definisi sasaran dengan definisi jarak. Okay, so itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay.